Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan saya akan membentangkan mengenai surah Ad-Duha. Jadi nama ahli yang pertama Puteri Nur Najwa binti Muhammad Nazir, iaitu saya sendiri. Okey, nombor metrik D19211625. Yang kedua, Nur Farizah binti Zainal Abidin, nombor metrik D19211626. Yang ketiga, Nur Izzati binti Azmaluddin, nombor metrik D19211629. Yang keempat, Nur Syahira Aina binti Muhammad Sabri, nombor metrik D19211630. Dan yang terakhir, Nadrah Atirah binti Syamsul Hairi, nombor metrik D19111551. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira Aina binti Muhammad Sabri, bernambah metrik D192116330. Saya akan membentang tentang ciri-ciri surah Al-Duha dan keistimewaan surah Al-Duha. Okey, pertamanya kita tengok kepada ciri-ciri surah Al-Duha. Surah Al-Duha adalah surah yang ke-93 dalam Al-Quranul Karim Resam Uthmani. Surah yang ke-93 dan mempunyai 11 ayat lengkap. Okey, seterusnya surah Al-Duha termasuk dalam kategori surah-surah Makkiyah kerana ia diturunkan di Mekah, dan surah Al-Duha juga diturunkan selepas surah Al-Fajr. Seterusnya kita tengok kepada ambilan kata yang ada pada surah Al-Duha, iaitu perkataan Al-Duha yang bermaksud matahari sedang naik. Perkataan itu terdapat pada ayat pertama surah Al-Duha. Okey, surah Al-Duha juga menerangkan tentang bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berterusan. Surah Al-Duha juga menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan olehnya. Umum mengetahui bahawa surah Al-Duha ini digalakkan bacaannya di dalam solat sunat duha. Terdapat satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku 3 perkara. Aku tidak meninggalkannya, iaitu supaya aku tidak tidur melainkan setelah mengerjakan witir, dan supaya aku tidak meninggalkan 2 rakaat sembahyang duha kerana ia adalah sunat awabin, dan berpuasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, masih bersama saya pada keistimewaan surah Al-Duha. Yang pertamanya, surah Al-Duha ini adalah penawar bagi segala penyakit ataupun penawar bagi golongan yang merasakan diri mereka dipinggirkan, ditinggalkan ataupun dibenci. Okey, surah Al-Duha ini juga diturunkan untuk menolak kata-kata golongan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membenci dan meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, antaranya boleh memberikan penawar kepada golongan-golongan yang merasa diri dipinggirkan. Seterusnya, surah Al-Duha juga boleh menjadi penawar bagi pesakit-pesakit yang mengalami anxiety, iaitu penyakit kerisauan yang melampau. Siapa yang selalu mengamalkan surah Al-Duha ataupun selalu membaca surah ini akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta dijauhkan kepapaan dari hidupnya. Okey, kenyataan ini diambil daripada kitab An-Nurain. Terdapat juga hadis riwayat Anas
bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunat duha 12 rakaat dibina akan Allah Subhanahu Wa Taala baginya sebuah mahligai daripada emas. Okey, riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Okey, yang seterusnya, surah Al-Duha juga dapat menyelamatkan kita daripada kecurian atau kehilangan anak dan isteri. Caranya adalah dengan membaca surah ini sebanyak semasa terbenamnya matahari dan mengerjakan sembahyang sunat duha 6 rakaat dan 3 salam setiap hari Jumaat sehingga dikembalikan barangan yang telah hilang ataupun dicuri itu. InsyaAllah cara ini dapat membuahkan hasil. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Azmaluddin. Nombor matrik T1921169. Asbab Nuzul. Asbabun Nuzul Surah Ad-Duha dalam bahasa Arab. Asbabun Nuzul Surah Ad-Duha merupakan sebab-sebab panorama Surah Ad-Duha. Asbab Nuzul. Sesuai namanya, surah ini turun pada waktu duha pagi hari sebagai jawapan atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap bahawa Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhan. Sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian, hingga akhirnya turunlah surah ini untuk mempertegas bahawasanya Allah memberitahukan bahawa dugaan kaum kafir Mekah adalah suatu kesalahan yang besar. Allah juga memberitahu Nabi Muhammad bahawanya Allah tidak pernah membenci atau melupakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfarizah binti Zainal Abidin, bernombor matrik D1921-1626. Saya teruskan lagi dengan terjemahan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Wad-Duha, bermaksud demi waktu duha, iaitu ketika waktu duha kita disunatkan untuk solat sunat duha. Solat sunat duha boleh dianggap sebagai rasa terima kasih seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan rezeki yang diberikannya. Rasa syukur menambahkan lagi rezeki dunia dan akhirat. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat ini tanpa keuzuran dan umat Islam amat dituntut melakukannya. Ayat yang kedua, Wal-laili iza saja, bermaksud dan malam apabila ia sunyi sepi, iaitu ketika malam yang sunyi sepi, inilah waktu yang sangat mustajab, doa yang mana kita disunatkan untuk solat sunat tahajud. Ayat yang ketiga, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bermaksud bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Iaitu jika kita sudah melakukan banyak amalan-amalan sunat, kita sentiasa solat sunat duha, solat sunat tahajud, kita sedang berdoa dengan doa yang bersungguh-sungguh, kita berdakwah, kita bekerja untuk melihat kemenangan Islam dan orang-orang Islam. Ayat yang keempat, Walal akhiratu khairun laka minal ula, bermaksud dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya, iaitu berusahalah untuk kehidupan yang bahagia di akhirat, kerana akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Kehidupan akhirat abadi buat selama-lamanya. Jika di dunia hanya sementara, iaitu kita menghadapi ujian hidup di dunia, akan menentukan kebahagiaan hidup kita di akhirat kelak. Ayat yang kelima, Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, bermaksud dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan
dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha berpuas hati. Iaitu bahagia itu di hati. Bila hati redha dengan segala pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pahit atau manis, baik atau buruk pada pandangan kita, ketahuilah segala apa yang berlaku telah berlaku dan akan berlaku menjadikan kita orang yang bahagia. Ini kerana kita yakin bahawa segala daripada Allah, rancangan dan niatkan untuk melakukan amalan yang baik. Walaupun mungkin kita tidak dapat melakukannya nanti, sekurang-kurangnya kita sudah pun mendapat pahala kerana merancang dan berniat untuk melakukan kebaikan. Ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bermaksud, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia berikan perlindungan. Iaitu, ayat dan surah ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad untuk menghiburkan dan menenangkan hati baginda. Dalam masa yang sama, ayat ini juga untuk menenangkan orang-orang yang beriman. Kita mungkin pernah sunyi, tiada sesiapa, lalu Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan seseorang atau sahabat baik untuk kita. Ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhalan fahada. Bermaksud, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Iaitu, mungkin dulu kita jahil tentang agama, lalu Allah berikan kita hidayah. Kita di sini di dalam masjid menuntut ilmu agama dan kembali kepadanya. Ayat yang ke-8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bermaksud, dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Iaitu, dulu mungkin kita seorang yang susah. Sekarang kita mempunyai keperluan yang cukup. Iaitu cukup dari segi makan, pakaian kita seharian. Ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Bermaksud, oleh itu adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Iaitu, apabila kita bertemu dengan anak yatim, jangan berkasar dengan mereka, walau bagaimanapun sikap mereka. Mungkin anak yatim itu tiada adab, dia tiada bapa yang hendak mendisiplinkan dirinya. Sebagaimana orang yang lebih tua menasihati beliau dengan lemah lembut. Ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bermaksud, adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdiknya. Iaitu, bila ada yang meminta-minta kepada kita, usah mengherdik dan menengkingnya. Jika tidak mahu memberi apa yang diminta, sekurang-kurangnya sedekahkan senyuman kita buat mereka. Dan ayat akhir sekali, yang ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bermaksud, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Iaitu, kiralah nikmat Tuhan dan bersyukurlah. Kadang-kadang kita lebih menyebut-nyebut kesusahan yang kita alami. Kita mengeluh, syaitan pula membisikkan lebih banyak lagi. Sehingga kita merasakan diri kita lah orang yang paling malang di dunia. Kita lupa nikmatnya. Sikap seperti ini perlu diubah kepada menyebut-nyebut nikmat Tuhan. Inilah antara cara untuk hati kita sentiasa redha dan sentiasa bahagia. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang saya akan terangkan pula tentang topik-topik kecil yang terdapat dalam surah Al-Duha. Yang pertama ialah alam. Dalam ayat pertama dan kedua yang bermaksud demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam ini bukan sia-sia, dan apabila kita merenung kejadian alam ini, ia seolah-olah berinteraksi dengan kita.
Jadi apabila kita cuba untuk memahami bahasa alam dan kita merenung setiap kejadiannya yang terjadi, jadi kita akan faham dua ayat pertama surah Ad-Duha ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan alam sama dengan keadaan kamu. Tiada bezanya. Sekiranya alam ada saat gelap gelita dan hening, begitu juga kamu. Percayalah, segelap dan sepekat mana pun malam itu, pasti akan muncul matahari dan wujud cahaya di siang hari keesokannya. Ketika gelap datang, belajarlah untuk tenang kerana pasti sinar akan muncul. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perihal alam. Yang kedua ialah visi. Menerusi surah Ad-Duha, kita dapat belajar apa itu visi dan matlamat kita. Menerusi ayat 4 dan 5 surah ini yang bermaksud, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga engkau redha dan berpuas hati. Ayat 4 dan 5 surah ini telah mengajar kita tentang masa hadapan. Kenapa ramai di kalangan kita tertekan? Kerana kita tidak jelas akan matlamat dan tujuan hidup kita. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, akhirat perlu ada dalam fikiranmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, sebagaimana di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan yang terbaik, begitu jugalah di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kejayaan dan kebahagiaan di dunia buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan bagi ayat ini ialah kita akan sentiasa bermotivasi apabila kita mengetahui tujuan dan matlamat kehidupan kita. Dan yang ketiga ialah sejarah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyingkap kembali sejarah pada 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 3 ayat ini. 3 ayat ini telah merumuskan tentang perjalanan 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 6 hingga 8 ini bermaksud, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu dan Al-Quran, dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di mana baginda yatim dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melupakan baginda, begitu jugalah saat kesusahan yang melanda. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sejarah masa silam, kami memelihara kamu, takkan kami terfikir untuk meninggalkan kamu pada ketika ini. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk merenung kembali kepada sejarah hidup kita yang terdahulu agar kita lebih mensyukuri apa jua nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kejadian-kejadian lampau silam yang sengaja Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan untuk kita kembali merenung di masa hadapan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala apa yang telah berlaku. Saya teruskan lagi dengan pengajaran surah. Yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala sesekali tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya akan bertambah baik dan berkembang. Yang ketiga, larangan menghina anak yatim dan menghardik orang-orang yang berminta-minta. Yang terakhir, yang keempat, iaitu perintah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah sebagai tanda kita bersyukur. Okey, yang terakhirnya iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, surah Ad-Duha menerangkan tentang bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan orang beriman dengan cara memperbagaikan perintah kepada kita. Okey, supaya kita sentiasa mensyukuri segala nikmat pemberiannya, iaitu dengan cara solat sunat duha dan solat sunat tahajud. Okey, ataupun kita boleh sentiasa berlemah lembut dengan anak yatim, dan akhir sekali selalu menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Saya sertakan dengan rujukan. Okey, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.